Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bertemu lagi kita. Hari ini cikgu akan bincangkan bab 6 iaitu teknologi makanan dan penghasilan makanan. Cikgu sentuh berkaitan 6.3 iaitu sumbangan teknologi dalam pengeluaran makanan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Dan juga 6.4 iaitu pemikiran kritis dan analitis dalam membuat pemilihan makanan yang diproses. 6.3 sumbangan teknologi dalam pengeluaran makanan. Kebiasaannya, penyelidikan pengeluaran makanan dijalankan oleh yang pertama, Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia. Nama ringkasnya adalah MARDI. Seterusnya, Lembaga Minyak Sawit Malaysia. Nama ringkasnya MPOB. Seterusnya, Jabatan Pertanian. Dan akhir sekali, Institut Pengajian Tinggi yang mempunyai Jabatan Penyelidikan dan Pembangunan, R&D. Contohnya seperti Universiti Putera Malaysia. Universiti Putera Malaysia mempunyai Jabatan Penyelidikan dan Pembangunan yang tersendiri. Mari kita lihat, sekiranya ketidakseimbangan pertambahan penduduk dengan pengeluaran makanan boleh menyebabkan beberapa kesan. Yang pertama, masalah kekurangan makanan di sebuah negara. Malnutrisi iaitu masalah kesihatan yang berkaitan dengan kekurangan makanan, masalah kebuluran dan juga ketenteraman sosial terganggu. Mari kita bincang 6.4 pemikiran kritis dan analitis dalam membuat pemilihan makanan yang diproses. Makanan yang diproses kita boleh lihat berdasarkan Akta Makanan 1983. Di mana Akta Makanan 1983 digubal bertujuan untuk melindungi orang ramai daripada ancaman kepada kesihatan serta hak pengguna dari segi penipuan yang berkaitan dengan pembuatan, penjualan, pengedaran dan juga penggunaan makanan itu sendiri. Seterusnya, terdapat satu lagi Peraturan Makanan 1985, di mana peraturan makanan ini mewajibkan pengeluar melabel makanan dan juga pengeluar tidak membenarkan makanan yang telah dicemari oleh logam, mikroorganisma dan toksin serta dadah dan racun perosak digunakan di dalam bahan makanan ataupun terdapat dalam makanan. Antara contoh makanan dan ataupun kotak makanan yang menarik, seperti cikgu tunjukkan di bawah ini. Seterusnya, mari kita lihat contoh label makanan yang terdapat pada satu pembalut makanan. Cikgu tunjukkan ke semua
apakah yang patut diletakkan di sesebuah pembalut makanan yang telah terproses. Okey, yang pertama kita lihat nama makanan. Okey, di sini nama makanan adalah fancy grade whole mushroom. Okey, mungkin terdapat nama bahasa Melayu. Okay, dan seterusnya kita lihat kandungan nutrien dalam makanan. Okay, kandungan nutrien dalam makanan seperti yang terdapat di dalam pembungkusan ini adalah tenaga 32 kalori, karbohidrat 4 gram, protein 4 gram dan juga lemak. Lemak adalah 0 gram. Jadi dinyatakan dekat sini berwarna putih ini. Okey, seterusnya terdapat ramuan dan bahan penambah yang digunakan. Okey, contohnya bahan-bahan yang di sini adalah seperti cendawan, garam, asid ascorbic dan juga air. Okey, seterusnya mesti diletakkan kuantiti makanan. Okey, kuantiti makanan seperti berat bersih. Berat bersih berat tanpa air. Okey, tarikh luput. Okey, tarikh luput seperti 3 tahun daripada pengeluaran makanan. Seterusnya nama dan alamat pengeluar dan juga pengimport. Okey, di bahagian bawah ni. Dan juga nama di mana makanan dihasilkan. Okey, makanan ini dihasilkan di negara China. Okey. Seterusnya, okey, ini adalah sumber daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, nama makanan adalah susu segar. Okey, di bahagian atas ini terdapat penandaan tarikh pengeluaran dan juga tarikh luput. Okey, dinyatakan dengan jelas. Okey, seterusnya terdapat komposisi khasiat makanan. Okey, jika perlu nama dan alamat penghilang. Okey, isi padu. Untuk cecair, sukatan adalah isi padu ataupun bilangan, ataupun dibolehkan diletak berat bersih. Okay, senarai ramuan disusun menurun mengikut berat dan juga terdapat cara penyimpanan. Okey, seterusnya cikgu sentuh berkaitan dengan pendidikan konsumer. Okey, biasanya pendidikan konsumer ini dijalankan sama ada secara formal ataupun tidak formal. Okey, apakah tujuan pendidikan konsumer? Yang pertama adalah membantu orang ramai untuk mendapatkan maklumat ataupun bahan-bahan ataupun makanan di pasaran. Okey, untuk menyedari hak-hak pengguna, seterusnya mengetahui tanggungjawab mereka kepada alam sekitar, dan akhir sekali pengguna mempunyai kebolehan memilih semasa membeli. Okey, seterusnya kita lihat apakah hak-hak pengguna. Okey, kita mesti mengetahui pengguna mempunyai hak untuk memilih sama ada membeli ataupun tidak sesuatu makanan yang telah diproses tersebut. Okey, seterusnya hak untuk mendapat maklumat. Okey, contohnya nama makanan,
kuantiti, berat bersih dan sebagainya. Okey, pengguna mempunyai hak untuk mendapat perlindungan. Okey, untuk pengetahuan pelajar, pengguna mestilah merujuk persatuan pengguna sekiranya terdapat masalah berkaitan dengan barangan yang dibeli. Okay. Pengguna mempunyai hak untuk mendapat pendidikan pengguna. Pengguna mempunyai hak mendapat ganti rugi sekiranya barangan yang dibeli rosak dan sebagainya. Okay, juga pengguna mempunyai hak untuk memberi pendapat. Itu saja perkongsian cikgu pada kali ini. Okey, jangan lupa ya, sebelum para pelajar tinggalkan video cikgu, jangan lupa like, share dan juga subscribe channel cikgu. Okey, terima kasih semua. Okey, saya adalah Cikgu Yang Izam. Bye.